Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik, jom belajar 2 hari raya yang mulia. Baik, dalam tajuk ini, kita akan lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Solat sunat Aidilfitri ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Apa pula yang dimaksudkan dengan solat sunat Aidil Adha? Jom kita lihat sama-sama. Baiklah, solat sunat Aidil Adha ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 10 Zulhijjah bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Itulah tadi maksud solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Sekarang kita lihat apakah dalil untuk kita menunaikan salat hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi salah. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat solat pada hari Aidilfitri dan Aidil Adha. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda ialah salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ustaz nak tanya, adik-adik tahu tak apakah hukum untuk kita menunaikan salat hari raya? Baiklah, hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut agar umat Islam melakukannya. Kaifiat atau cara untuk kita menunaikan solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha. Cuma terdapat satu perbezaan pada cara menunaikan solat sunat kedua-duanya ini, iaitu berbeza pada lafaz niat sahaja. Lafaz niat solat sunat Aidilfitri. Jom kita lihat. Usalli sunnatan Aidilfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku salat sunat Aidilfitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Apa pula lafaz niat salat sunat Aidil Adha? Usalli sunnatan Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku salat sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Jom kita perhatikan satu persatu apa yang perlu dilakukan pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama, ia perlu dimulai dengan takbiratul ihram beserta niat. Niat adalah seperti mana niat salat sunat Aidilfitri atau salat sunat Aidil Adha. Yang kedua, membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira sehinggalah akhir ayat.
Yang ketiga, melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Macam mana bacaan tasbih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Selesai membaca surah Al-Fatihah, yang kelima, membaca mana-mana surah. Sebaik-baiknya surah Al-A'la. Dan yang keenam, menyempurnakan rakaat pertama sehingga selesai. Selesai rakaat pertama, kita lihat apakah yang perlu dilakukan pada rakaat yang kedua. Dalam rakaat kedua, ia perlu dimulai dengan takbiratul intiqalat, iaitu takbir di permulaan rakaat kedua. Selesai takbir, kita melafazkan lagi takbir sebanyak 5 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Selesai baca surah Al-Fatihah, kita sambung membaca mana-mana surah. Sebaik-baiknya surah Al-Ghashiyah. Dan yang kelima, menyempurnakan rakaat kedua sehingga selesai. Jangan lupa, ada satu peringatan penting. Salat hari raya lebih afdal jika dilakukan secara berjemaah dan sesudahnya dibacakan 2 khutbah. Walau bagaimanapun, salat ini boleh dilakukan secara bersendirian tanpa khutbah. Kita lihat amalan sunat 2 hari raya, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Apakah amalan sunat yang boleh kita amalkan? Jom kita lihat amalan sunat sebelum menunaikan solat sunat hari raya. Ada berapa amalan sunat yang boleh kita amalkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, ada 9 amalan sunat sebelum menunaikan solat hari raya yang boleh kita laksanakan. Jom kita lihat apakah yang pertama. Yang pertama, mandi sunat hari raya. Yang kedua, memakai pakaian terbaik dan wangian. Yang ketiga, makan sedikit makanan sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri. Yang keempat, bersegera ke tempat dilaksanakan solat. Yang kelima, pergi dan balik menggunakan jalan yang berlainan. Yang keenam, perbanyakkan bertakbir. Yang ketujuh, saling mendoakan serta bermaaf-maafan. Yang ke-8, berwajah ceria dan senyum setiap orang yang ditemui. Yang ke-9, perbanyak bersedekah. Itulah tadi 9 amalan sunat yang boleh dilakukan. Setelah kita melihat amalan sunat sebelum menunaikan solat hari raya, kita lihat amalan sunat selepas menunaikan solat sunat hari raya. Yang pertama,
bertakbir selama 3 hari tasyrik untuk Aidil Adha. Kedua, disunatkan makan selepas menunaikan solat sunat Aidil Adha. Ketiga, saling ziarah menziarahi. Keempat, puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Dan yang kelima, melakukan ibadat korban. Apakah kepentingan dan hikmah yang boleh kita dapat apabila mengamalkan amalan sunat ini? Jom kita lihat kepentingan. Pertama, meningkatkan syiar Islam. Kedua, mengingatkan kebesaran Allah. Ketiga, memantapkan semangat perjuangan Islam. Dan yang keempat, melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Hikmahnya pula, pertama, dapat menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan. Kedua, dapat mengukuhkan perasaan kasih sayang. Ketiga, dapat mengeratkan silaturahim. Dan yang keempat, dapat meneladani kisah pengorbanan para nabi dan rasul. Inilah kepentingan dan hikmah apabila kita menyambut 2 hari raya yang mulia. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Terima kasih.